Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Sakinah binti Sabran. Nomor matriks BS 19110786 akan menyampaikan pengenalan bagi tajuk kami iaitu salah faham terhadap Islam dan tindak balasnya atau misunderstanding towards Islam and its response. Islam pada hari ini merupakan agama yang paling banyak disalahfahami oleh masyarakat pada hari ini. Ianya terjadi dalam kalangan masyarakat bukan Islam, malah masyarakat Islam itu sendiri. Mereka kebanyakannya terpesong dengan akidah-akidah atau mazhab yang menyesatkan. Hal ini terjadi apabila terdapat kejahilan atau penyelewengan pengertian sesuatu konsep sehingga menimbulkan banyak tuduhan, tomahan atau anggapan yang salah sehingga menimbulkan kesalahfahaman dalam Islam. Salah faham yang terjadi antaranya adalah terorisme ataupun kekejaman, Islamfobia, status gender dan juga pengaruh agama kolot. Hal ini berpunca daripada proses modernisasi dan pengaruh barat yang semakin berleluasa dan banyak mencampur adukan pengertian bagi sesuatu konsep. Muhammad Qutb pada tahun 1989 beliau ada mengatakan bahawa salah faham ini berlaku apabila terdapat penyelewengan kefahaman tentang sesuatu konsep agama Islam yang memberikan pengertian yang berbeza atau disalahartikan. Kajian ini dianggap sesuatu kajian yang menarik selain mampu meningkatkan kefahaman tentang konsep Islam yang malah mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya memahami konsep Islam agar tidak mudah terpesong. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Aizat bin Jasilin. Untuk bahagian ini saya akan terangkan tentang terorisme. Pada hari ini, Islam sering dikaitkan dengan terorisme. Sebagai contoh, peristiwa 11 September juga dikenali sebagai 9/11. Kemudian serangan keganasan di Sri Lanka yang berlaku pada 21 April 2019 dan banyak lagi. Malahan, Presiden Donald J. Trump turut menggunakan pernyataan ini demi meraih undian sewaktu kempen presidennya. Soalannya, adakah benar dakwaan bahawa Islam adalah agama pengganas? Ataupun itu hanyalah fitnah semata-mata? Mendapatkan jawapan bagi persoalan itu, kita perlulah memahami apa itu terorisme. Terorisme merujuk kepada aktiviti keganasan yang dilakukan oleh puak pengganas ataupun ekstremis yang mensasarkan orang awam demi menyebarkan ideologi ataupun pahaman politik mereka. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggap organisasi pengganas sebagai satu ancaman buat warga dunia. Antara contoh kumpulan pengganas yang wujud pada hari ini adalah Islamic State of Iraq and the Levant, ISIS, Ku Klux Klan, KKK, dan juga Aum Shinrikyo. Berdasarkan 3 contoh kumpulan pengganas tadi, kita dapat lihat bahawa tiada ciri khusus dalam menentukan siapa itu pengganas, melainkan mereka mensasarkan orang awam demi menyebarkan ideologi ataupun pahaman politik mereka. Tambahan pula, terdapat perbezaan yang sangat ketara di antara umat Islam dan kumpulan pengganas. Sebagai contoh, umat Islam digalakkan untuk berfikiran secara terbuka dan menjalankan kehidupan harian mereka berpandukan kitab suci Al-Quran. Namun, kumpulan pengganas menjalankan kehidupan harian mereka berdasarkan ideologi yang mereka sanjungkan. Dalam erti kata yang lain, mereka amat fanatik terhadap sebuah ideologi. Kemudian, Islam tidak memaksa mana-mana penganut agama lain untuk menerima Islam. Tetapi, kumpulan pengganas menggunakan kekerasan demi menyebarkan pahaman ataupun ideologi mereka kepada masyarakat. Dan yang terakhir, Islam amat suka akan keamanan sejagat. Manakala pengganas lebih suka menggunakan kaedah keganasan sehingga terjadinya pertumpahan darah
hanya untuk menyebarkan ideologi ataupun fahaman mereka. Akhirul kalam, tidakkah segelintir pihak yang melemparkan tuduhan tanpa sebarang usul merupakan sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab? Memang benar terdapat kumpulan pengganas di luar sana yang menyatakan diri mereka sebagai seorang Islam. Namun mereka hanyalah segelintir saja, hanya minoriti. Dan tindakan masyarakat ataupun warga dunia untuk membuat kesimpulan bahawa seluruh umat Islam adalah seperti itu merupakan bagi saya satu perbuatan yang salah. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Syukri bin Mahmud. Nomor kad metrik BE 191611027. Saya dari program hubungan antarabangsa HE15. Hari ini saya akan membincangkan tentang Islamofobia. Islamofobia dalam arti kata ketakutan dan kebencian yang keterlaluan terhadap Islam dan Muslim bukanlah satu perkara baru. Ia telah wujud dalam tempoh 100 tahun kemunculan tamadun Islam di semenanjung tanah Arab lagi. Islamofobia berasal daripada perkataan Perancis yaitu Islamophobie. Ini pertama kali digunakan pakai pada tahun 1918 oleh Sliman Ben Ibrahim. Dalam bahasa Inggris pula, ia diperkenalkan oleh Edward Said pada tahun 1985. Islamofobia seperti yang kita pahami pada hari ini ialah sebuah fenomena modern yang berlaku di Barat sejak berlakunya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Yang menjadi bertambah hebat setelah meletusnya peristiwa 11 September 2001 ataupun disebut sebagai 9/11. Di koran peristiwa 9/11, berbagai aktiviti anti-Muslim bertambah secara mendadak di Amerika Syarikat. Penyebaran sentimen kebencian dan prejudis terhadap Islam bukanlah perkara baru di Barat. Propaganda Islamofobia yang dikaitkan dengan elemen ekstremis dan radikalisme telah bermula sejak sekian lama dan semakin tersebar luas. Terdapat berbagai insiden keganasan yang berlaku di dunia seringkali dikaitkan dengan umat Islam. Penjelasan Islam terhadap kesalahpahaman ini adalah umat Islam menolak dan tidak menerima perkara ini. Agama Islam seperti yang diketahui mengajar dalam pengajaran agamanya mengenai nilai-nilai yang positif dan tidak sama sekali menerapkan untuk melakukan sebarang bentuk tindakan yang bertentangan dengan ajarannya. Malahan agama Islam sendiri mengajar umatnya untuk sentiasa melakukan kebaikan dan melarang umatnya untuk bertindak secara negatif. Persepsi negatif terhadap agama Islam ini hanyalah propaganda yang dilakukan oleh setengah pihak untuk memburukkan lagi pandangan orang terhadap agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazlan bin Baco. Saya pelajar HI11 Ekonomi Sumber Manusia di dalam Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Untuk hari ini, subtopik yang saya akan bincangkan ialah penindasan terhadap wanita Islam. Sehingga kini, masyarakat bukan Muslim, terutamanya daripada sebelah Barat, menyatakan bahawa agama Islam telah pun merampas hak-hak dan menganiaya golongan wanita itu sendiri. Tanggapan ini sudah semestinya memberikan gambaran yang negatif kepada seluruh dunia yang mengatakan bahawa agama Islam adalah agama yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan mereka melihat sendiri bahawa wanita yang sentiasa bertudung, memakai purdah seakan-akan telah pun dirampas haknya dan tidak mempunyai kebebasan untuk hidup. Tambahan pula, mereka menganggap wanita ini hanyalah sekadar objek, di mana tugas mereka hanyalah untuk mematuhi suami dan melahirkan anak-anak. Tidak mempunyai hak di dalam kehidupan mereka sendiri. Namun demikian,
menurut Al-Quran dan juga hadis. Tiada sebarang penganiayaan yang berlaku dan tiada sebarang hak-hak yang dirampas kepada golongan wanita. Hak kemanusiaan di mana kedudukan wanita sentiasa terbela dan terpelihara, sentiasa ada di dalam agama Islam. Yang kedua ialah hak kehidupan di mana wanita boleh hidup dalam keadaan yang bebas dan tiada penganiayaan yang akan berlaku. Yang ketiga ialah hak sosial di mana wanita boleh bekerja dan tiada siapa yang boleh melarang mereka demi kebaikan diri mereka sendiri, keluarga dan juga negara. Oleh itu, jelaslah bahawa tiada sebarang penganiayaan dan perampasan hak daripada wanita yang menunjukkan bahawa agama Islam telah pun menindas golongan wanita. Hal ini merujuk daripada Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan darjat golongan wanita adalah sama dengan darjat yang lelaki, sama-sama mempunyai hak dan keistimewaan mereka sendiri. Assalamualaikum. Jadi saya akan meneruskan sesi pembentangan. Nama saya Siti Mariam binti Sarji, BA 191-10497, akan meneruskan berkaitan dengan topik pembentangan, dan isi saya adalah agama Islam pada hari ini dianggap agama yang sangat kolot dan ketinggalan serta tertutup oleh orang bukan Islam, terutamanya orang Barat. Segala agama, segala ajaran ataupun amalan yang diamalkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada para penganutnya. Sebagai kesannya, agama Islam dipandang rendah serta lemah. Ia berpunca daripada hakikat kedudukan umat Islam pada hari ini yang secara umumnya sangat mundur dan tidak berilmu serta berpecah belah. Namun, pada hakikat yang sebenarnya, Islam adalah merupakan sebuah agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan, progresif dan dinamik. Namun, pada masa kini kita dapat lihat masyarakat Islam terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan adalah semakin mundur dan semakin berkurang. Ini adalah kerana ilmu pengetahuan pada masa kini semakin dipelopori oleh orang Barat. Jadi sebagai kesannya, kebanyakan masyarakat Islam tidak dapat bersaing dengan orang Barat kerana mereka semakin membelakangkan umat masyarakat Islam. Dan seterusnya, pandangan dan ataupun salah faham terhadap agama Islam juga berpunca daripada mereka beranggapan bahawa agama Islam adalah agak terikat dan tertutup berbanding dengan agama lain. Ini adalah kerana kebanyakan masyarakat Islam hanya di atas dasar nama sahaja, namun bukan kepada tingkah laku daripada ajaran dan juga pemahaman dalam Islam. Sebagai contohnya kad pengenalan ataupun slip rasmi pengenalan masyarakat rakyat Malaysia yang sudah tentera yang tertulis beragama Islam. Namun mereka hanya tentera di situ yang dicopkan mereka sebagai agama Islam, namun tidak berperwatakan ataupun mengamalkan tingkah laku yang menunjukkan mereka adalah penganut agama Islam. Okey, seterusnya, ini adalah kerana tuduhan ataupun lontaran yang negatif kepada agama Islam itu daripada perwatakan yang mereka lahirkan, yang mereka tunjukkan tadi, secara tidak langsung merangsang pemikiran masyarakat Islam sehingga terpesong daripada ajaran yang benar dan berlandaskan agama Islam. Pada hakikat sebenarnya, Islam bukanlah agama yang berlandaskan mitos ataupun melalui kisah dongeng sahaja, penyembahan berhala. Sedangkan Islam mempunyai ajaran yang benar, yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh itu, pengaruh dan pemahaman Barat seperti komunisme, liberalisme, pluralisme dan menganggapnya sebagai yang terbaik berpunca juga lebih dikatakan sebagai agenda orang Barat untuk memensongkan umat Islam. Jadi sebagai contoh,
pemahaman barat seperti komunisme, liberalisme dan pluralisme ni, mereka sama sekali memang menentang 100% pendapat ataupun ajaran daripada ajaran Islam. Jadi mereka berusaha untuk memesongkan ataupun memang dijadikan sebagai agenda mereka untuk memesongkan sendiri umat Islam dan ataupun masyarakat-masyarakat yang bukan berbangsa Islam, untuk mereka tidak mempercayai Islam pada landas yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Suraya dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Farah Nur Amirayong binti Muhammad Tiam dengan nombor matriks BA19110433 akan membentangkan kesimpulan tajuk kami, iaitu Misunderstanding Towards Islam and its Responses. Kesimpulannya, masyarakat perlu berfikir dengan lebih mendalam sebelum mengemukakan apa-apa kenyataan terhadap sesuatu perkara. Di sini kita dapat lihat bahawa tiada sebarang bukti yang dapat menunjukkan bahawa semua orang yang beragama Islam itu mengikuti pahaman sesat yang sama. Berlakunya kesalahpahaman orang bukan Islam terhadap orang yang beragama Islam seperti Islamfobia, terorisme, pengaruh agama kolot, dan penindasan golongan wanita terjadi apabila seseorang itu tidak mendalami ilmu dalam agama Islam. Di sini saya ingin tegaskan bahawa Islam itu menolak ideologi yang bersifat keganasan. Islam yang sebenar menginginkan keharmonian dan kedamaian dalam diri mereka. Tuntutan ilmu dalam agama Islam itu boleh dituntut oleh mana-mana orang yang bukan beragama Islam bagi memahami lebih mendalam mengenai konsep agama Islam itu. Bagi umat Islam pula perlulah menjadi contoh yang baik terhadap orang yang bukan Islam agar kesalahpahaman terhadap agama Islam itu dapat dikurangkan. Sekian, itu sahaja pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.